Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid serta jawatan kuasa, dengan dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dimuliakan Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah thumma Alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kelapangan masa, kesempatan dan kekuatan untuk hari ini kita dapat hadir ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan sebagai tempat kita beribadah kepadanya. Jadi Alhamdulillah, Allah campakkan dalam hati kita kenikmatan iman dan nikmat beramal. Jadi Alhamdulillah, iman, yakin kita kepada Allah, bahawa hari ini kita takut kepada Allah. Maka hari ini kita cari majlis-majlis yang mengatakan inilah majlis-majlis orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Dan hari ini kita beramal, kita gunakan umur kita untuk kita tunjukkan yang kita hari ini taat kepada Allah. Kita cuba raih hari ini keuntungan yang Allah telah sediakan. Semua manusia beruntung, cuma tak nak ambil keuntungan itu. Bila tak diambil maka jadi rugilah kehidupannya. Jadi Alhamdulillah kita hari ini tidak ubah. Seperti mana yang saya sebutkan jugalah, pagi ada sebutkan tadi, kita ni sekarang tidak ubah menunggu masa untuk dihijrahkan oleh Allah Ta'ala. Hijrah yang tiada mungkin akan kembali lagi.
Kalau hari ini kita ambil kesempatan hijrah daripada rumah ke masjid, insya-Allah taala mungkin kita diberi kesempatan kembali semula. Kita hijrah ke mana-mana di dunia ini, insya-Allah ada kesempatan untuk kita kembali semula. Jadi kita akan ke hijrah ke satu tempat yang kekal abadan abadah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Kalau hari ini kita telah tahu hijrah kita ke satu tempat yang tentunya hari ini kita nak menuju ke kampung asal kita. Kampung asal kita iaitu yang bernama syurga lah. Iaitu kampung asal kita. Dan bila kita hendak ke sana, ke kampung asal kita, hari ini kita telah kumpulkan macam-macam kat dunia ni kan, kita kerja macam-macam, kita kumpul harta macam-macam. Hari ini bila kita nak dihijrahkan dengan rumah-rumah besar, 5-6 biji rumah, 10 biji kereta contohnya lah, beratus-ratus hektar kebun. Bila kita nak pindah, hari nak dipindahkan daripada Muar, contohnya nak pindah ke Singapura lah, terpaksa lah, dan tak ada can, tak boleh balik semula lagi ke Muar. Apa kita buat dengan harta-harta kita? Kita akan jual, kan? Kita akan jual harta tu. Takkan kita nak buat kebun geret, 3 geret kebun ni, geret semua kebun ni. Apa lagi rumah kita hangkut semua, tak ada. Tentu kita akan jual, kita akan niagakan. Kita akan dapatkan jumlah wang yang kita boleh berbelanjakan nanti ketika kita hidup di Singapura, secukupnya lah begitu. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan, kita perasan tak kita sedang berniaga dengan Allah Ta'ala, kita gunakan masa, kita berniaga dengan Allah. Untuk kita dapat apa? Dapat tambang hari ini. Allah dah sediakan yang kita akan tinggalkan. Harta Allah sediakan, kita akan tinggalkan. Hari ini kita tukarkan harta kita. Hari ini kita tukarkan umur yang kita pakai ni. Hari ini kita tukarkan kebendaan yang kita ada, tuan-tuan, puan-puan, kita jadikan dia sebagai hasil untuk kita bekalan ke akhirat. Kita bawa, kalau hari ini harta yang banyak kita tak bawa dunia, kita akan bawa hasil jualan itu. Kita kecilkan harta kita. Jadi hari ini tak ubahlah kita seperti pelayar lah, seperti musafir, seperti orang dalam perjalanan yang hari kita mesti akan tinggalkan. Dan kita tak akan bawa pun apa yang kita ada sekarang ni, kecuali iman, amal yang kita bawa. Dan apa-apa hari ini, harta-harta apa kebekalan kehidupan kita ni, tuan-tuan, hari kita tukarlah. Kita berbelanjalah dengan Allah Ta'ala hari ini untuk kita jadikan bekalan di hari akhirat. Tak, rumah tak jadi bekalan akhirat tak. Tapi dengan sebab rumah kita infak, contoh. Dengan sebab harta tak bawa, tapi dengan apa yang kita infak. Dengan apa lagi? Ilmu. Kita tak bawa, dengan ilmu kita gunakan ilmu tu. Jadi semuanya itu nanti jadi bekalan kita di sana. Itulah tempat yang kita nak cari di mana, tuan, kalau tak ada dunia ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama taat perintah Allah. Untuk kita ini ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lalu kita pilih tempat yang macam ini yang sangat indah. Inilah yang dikata taman-taman syurga. Lagi di bulan Ramadan yang kita nak raih tinggal berapa hari lagi. Tuan-tuan tak nak dia tinggalkan kita. Kalau tak tinggalkan kita dulu, kita tinggalkan dia dulu. Dalam tempoh lebih kurang 14 hari lebih kurang, dia memang akan tinggalkan kita. Adakah persiapan kita hari ini nak tinggalkan lebih kurang 14 hari, 15 hari dah? Adakah cukup bekalan kita yang kita akan bulan Ramadan yang tak ada nanti pada bulan lain? Jadi inilah masanya duduk majlis ilmu sekali macam 70 kali lah. Allahu Akbar. Tinggal berapa hari lagi kita berpeluang duduk majlis yang sangat singkat tapi ganjarannya yang sangat banyak. Duduk majlis yang masa yang sangat sedikit kita infak dengan Allah, Allah sediakan balasan yang sangat banyak. Ini sekarang kita sedang berniaga dengan Allah. Masa aku untuk kau ya Allah, harta untuk kau ya Allah. Yang kita nak apa? Nak raih nanti keuntungannya diambil akhirat. Kita akan tinggalkan tak semua sekali. Ini Ramadan, nak tak nak, tuan-tuan dan puan saya, nak tinggalkan pun memang kena tinggal. Kita tak nak tinggalkan pun memang kita kena tinggalkan. Dakapan itu akan lepas. Berapa hari lagi sekarang kita didakap dengan dakapan Ramadan, dia akan lepaskan kita. Memang dia lepaskan punya. Jadi adakah di saat hari ini kita didakap Ramadan, kita gunakan hari-hari Ramadan, hari-hari yang dikatakan hari-hari maghfirah, pengampunan, hari-hari rahmat kasih sayang, hari-hari kita dilepaskan daripada api neraka. Gunakanlah masa yang ada. Ya, bagian sedikit ni kita gunakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ganjaran, insya-Allah secukupnya lah, mudah-mudahan secukupnya lah. Takut-takut hari ni tak cukup, ya kita takut tak cukup. Sebab itu harap-harap doa sampailah kita ke Ramadan yang akan datang, sampailah Ramadan akan datang. Kerana Ramadan setakat inilah memang tak cukup amal kebajikan kita untuk kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada ialah sedikit, takut nanti saya terlupa. Hari ini bukan pertemuan terakhir, bukan. Tangguhlah. Jadi hari ini bukan terakhir. Nak jumpa lagi kalau boleh. Jadi hari ini minggu akhir untuk Qul Duha lah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada 2 hari bulan 6 nanti kalau tak ada paharal. Kalau ikut suasana sekarang pandemik yang menjadi-jadi ni kan, kita khawatir benda yang tak boleh dijangka. Kan tak tahulah boleh jumpa lagi ke tidak, tapi mudah-mudahan doa semua ada beberapa hari ni doa mustajab.
Yang kita pakai ada dua masa kan. Mulai Ramadan ni setiap saat doa mustajab. Ramadan ni setiap saat doa mustajab, setiap saat. Namun dalam setiap saat yang mustajab tu ada yang lebih mustajab. Setiap saat doa tu Allah Taala tunggu bila je nak minta, setiap saat. Tapi ada masa yang Allah Taala bagi lebih mustajab dia. Apa dia tuan-tuan? Iaitu masa di ketika hendak berbuka kan. Yang keduanya masa di ketika sahur, nak sahur. Jangan abaikan masa itu. Mungkin telah tersebut masa yang lepas. Masa sahar itu, sahar ialah masa terdekat untuk masuk subuh. Itu sinhara, itu masa terdekat untuk masuk subuh. Gunakan masa itu sebaiknya. Nama makannya makan sahur. Makan sahur namanya. Tapi kalau tuan-tuan hari bersahur, makan kata, ni makan apa? Makan sahur pukul berapa? Pukul 2. Itu bukan masa sahur. Lama lagi nak masuk subuh. Pukul berapa sahur? Pukul 3. Saya takut ni lama lagi nak masuk. Itu belum saat-saat doa. Belum lagi tu. Dia ada mustajabnya tu doa masa hujung sahur. Masa sebelum sampai subuh. Sebab itu disebut dalam hadis kursi tuan-tuan. Apa disebut? Andai kata ni kita pernah dengar hadis ni, bukan tak pernah dengar. Andai kata di satu kampung itu berlakunya 3 perkara, maka kata Allah, hadis kursi, aku akan tangguhkan. Cuma kita lihat yang ketiga apa disebut. Yang pertama, kalau ada orang yang terus ulang alik rumah masjid, aku akan tangguhkan musibah. Dulu kan kita sebut. Okey. Yang kedua, selagi ada orang yang buat hubungan kasih sayang kerana Allah tangguhkan musibah. Yang ketiga, ada orang yang bangun di waktu sahar. Nampak? Apa dia? Maknanya waktu hujung malam. Itu namanya hujung malam. Orang kemudian dia kata apa? Beristighfar kepada dia. Orang yang bangun di waktu sahar, waktu hujung malam, kemudian beristighfar kepada Allah. Ini kalau ada 3 perkara ni, saya katalah sungguh-sungguh musibah Allah tangguhkan. Sungguh Allah Taala tangguhkan. Tapi oleh kerana hari ini berlaku juga, namun tidak berapa yang nak melakukan perkara yang 3 ni. Tak berapa yang nak ulang alik rumah masjid. Tak berapa yang nak buat hubungan kasih sayang. Tak berapa yang nak bangun di waktu hujung malam. Ni ada bukan tak ada, tapi tak berapa. Tapi kalau nisbahnya tu ramai, ya Allah. Jadi waktu itu jangan sampai terabaikan 2 masa lah tu. Nak berbuka mustajab doa. Lagi nak sahur itu waktu hujung tu, sebelum azan subuh itu waktu sangat mustajab. Dan waktu tu memang waktu antara nak tidur dengan nak celik. Kalau hari biasa lah. Adakah namanya sahur tu Ramadannya? Tak. Nama sahur tu bukan Ramadannya. Nanti bulan Syawal pun ada waktu sahar. Waktu baru tu nak masuk azan subuh tu, waktunya tu lah. Makanya sahur itu. Jadi ni waktu mustajab doa, kita doa lah mudah-mudahan diketemukan lagi lah di masa akan datang ni, kalau tak ada apa haral ya. Jadi 2 hari bulan 6 tu insya-Allah kita jumpa tu terus dengan solat tasbih. Biar penuh, lepas tu masjid dah boleh penuh insya-Allah. Ramai-ramai solat tasbih, tarik rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan bila rahmat Allah turun mencurah-curah, musibah akan pergi. Ya. Tak, dia waktu sehari adalah waktu hujung malam. Hujung malam tu bila dah azan subuh tu ramai pagi. Tu perjalanan untuk azan subuh tu masih hujung malam. Yang antara setengah jam ke 40 minit tu lah terdekat sebelum masuk subuh. Sebelum imsak tu 10 minit lagi tu. Boleh lah. Lebih kurang pukul 5 tu dah kira 5 suku. Saya tak pernah sahur pukul 5. Pukul 5 suku tu kira cepat lah bagi saya. Saya 5.30. Pagi tadi cepat sikit sebab kita tadi kuliah jauh. Jadi 5.20 saya sahur. Saya tak pernah sahur cepat. Saya sahur hujung. Sunnahnya buka dicepatkan, makan sahur dilambatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh kerana hari terakhir kita belajar kitab, kita buka juga kitab insya-Allah. Nanti akan sedikitlah di hujung nanti apa yang kita nak buat di malam raya, supaya kita jangan tergolong dalam golongan orang-orang yang dimatikan hati sebelum hati-hati manusia dimatikan. Jangan dimatikan hati manusia, hati-hati dimatikan. Nanti hujung nanti insya-Allah. Okey. Masa raya nanti jumpa tu. Kita ambil sini sikit. Okay, insya-Allah jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang lepas telah selesai, kata yang ke-11 selesai. Bahawa tiada i'tikad makmum akan batal seorang sembahyang imam. Okey, selesai ya? Yang ke-12. Yang ke-12, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk dapat ganjaran berjamaah, untuk dapat sahnya berjamaah. Yang ke-12, bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa. Jika ada makmum itu lelaki, dah sudah juga. Dah, ini tanda tak jalan ni.
Baca dah tanda tak jalan. Yang ke? Yang ke-13. Yang ke-13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-13, nak dapat ganjaran berjamaah, nak dapat sahnya berjamaah, hendaklah mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang disuruh dengan dia. Maknanya apa perbuatan yang imam buat, kita kena buat. Okey. Apa perbuatan yang imam buat, kita kena buat. Maksudnya hari ni nanti kita akan jumpa mungkin di bawah. Kalau imam buat telah sempurna, siapa yang nak sempurna berjamaah, dia kena buat perbuatan imam itu setelah imam tu menyempurnakan perbuatan tu. Contoh, imam telah sempurna rukuk, maka makmum di ketika itu baru boleh rukuk. Imam telah sempurna i'tidal, maka makmum di ketika itu baru pergi i'tidal. Jangan imam belum lagi kedudukan i'tidal. Kita dah bangun untuk i'tidal. Imam belum di kedudukan rukuk. Kita dah berdiri rukuk. Tak mau. Dia sebaik-baiknya nak namanya qudwah ataupun mutaba'ah. Qudwah tu ikut, sama ittiba' ikutlah. Nak ikut dapat ganjaran yang penuh hari ini bila imam telah sempurna di kedudukan itu, baru kita buat. Bila imam telah sempurna sujudnya, dia dah berhenti dah sujud, baru kita boleh pergi sujud. Hari ini kenapa terkejar-kejar? Imam baru pegang lutut nak pergi sujud, kita pun dah sama juga. Jangan. Sebolehnya jangan. Perkara itu nanti insya-Allah mungkin disebutkan oleh bawah makruh sesiapa yang menyertai imam. Itu menyertai imam, jangan. Makruh hukumnya. Jadi orang yang buat perkara makruh dalam berjamaah, dia ternafi dari dapat ganjaran pahala berjamaah, kan rugi. Solatnya tetap sah. Tetapnya sah. Solatnya sah walaupun dia mendahului imam satu rukun. Imam belum rokok, dia dah rokok, dia dulu lagi pun. Solatnya sah kerana satu rukun. Imam belum rokok, dia dah naik i'tidal, dia pergi rukun kedua. Itu jadi tak sah. Imam kena bijaksana. Bijaksananya apa imam? Dia kena pakai istilah takbir intiqalat. Takbir tu, takbir syarat tu. Takbir tu itu membimbing makmum. Bila nak rukuk, imam nak rukuk takbirnya panjang. Allahu Akbar. Bila daripada duduk, daripada sujud, untuk duduk antara dua sujud, takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kalau dia baca panjang Allah, padahal duduk antara sujud, nanti semua makmum diri. Dan semua satu jemaah memang lalai. Kerana apa? Kerana kena tipu dengan Pak Imam. Takbir panjang. Ya. Kalau sebab itu dia kalau tak dengar suara imam, kena ikut orang yang berada di belakang imam, di belakang imam. Itu tak nampak imam satu, dengar suara. Tak dengar suara, kita dah bahas yang dulu kan, tak dengar suara, kita nampak orang depan kita, perbuatan tu. Kalau tiga-tiga ni tak dapat, tak sah jadi makmum. Tak sah sebab tak tahu apa, tak tahu teragak-agak. Jadi sangat penting dalam benda sunat, dia jadi satu perkara menyempurnakan. Apa dia? Takbir intiqalat. Dia sunat dia, tapi dia jadi satu kesempurnaan dalam berjamaah. Jamaah jadi sempurna. Jangan ada jamaah yang naik. Memang dalam hadis pun disebut, kalau hari ini ada di kalangan jamaah makmum lah yang naik untuk i'tidal, dia naik lebih dulu daripada imam, kan wajahnya bisa diubah kepada wajah keledai. Itu orang sembahyang. Kalau tak sembahyang, rupanya ada hadis pilih dua wajah, tak nak muka monyet, ya muka khinzir, pilih je dua. Itu tak sembahyang. Jadi kalau tanya kat murid-murid sekolah, orang tak sembahyang muka monyet dengan muka babi, nak pilih monyet, sanggup tu cakap jangan pilih monyet, saya nak sembahyang. Ini murid-murid sekolah, dia tahu ngok-ngok tu lain dia, muka monyet tu lawa sikit kan gitu. Tapi apa pun dua-dua ni subhanallah. Jadi hari ni perhati dalam sembahyang, itu ikut apa perintah imam. Perintahnya apa imam suruh, itulah. Bila imam dah sempurna, itu imam suruh lah tu. Jangan ada kadang kita kejar imam. Jangan. Maksud imam dah sempurna, kita buat untuk dapat fadilah berjamaah, rugi bang. Hari ni sembahyang zuhur ni berjamaah kan 27 kan patut dapat. Darat 70 ni Ramadan. Dah tinggal 14 hari nak darat 70 tu.
Allahu Akbar. Dah tinggal 14 hari Allah Ta'ala sediakan. Nak ke tak nak je nak ambil. Nak je, siapa tak nak je tak? Ambil aja. Jadi perkara ini hari ini ramai dilalaikan. Kita akan lihat para jemaah. Bukan kita nak kata apa. Sebab itu pentingnya duduk dalam muzakarah fiqh. Penting. Kita akan nampak nanti orang belum sujud, imam belum sempurna taruh kepala sujud, ada jemaah dah boleh bergerak turun. Jangan. Makruh hukumnya sebenarnya. Sebenarnya makruh. Imam belum duduk antara dua sujud betul baru naik, baru Allah kita dah naik. Jangan. Biar kita dengar takbir intiqalat imam tu dah habis. Lagi senanglah. Dia dah habis takbir intiqalatnya. Dia mudah. Lambat tak apa Ustaz? Lambat tak apa. Tarawih tadi jauh Ustaz. Tarawih lagi imam belum sujud, dia dah sujud dulu ya. Tak apa, biar kita ya, hari ni alang-alang nak ibadah kepada Allah, alang-alang duduk dalam bulan yang sempurna je, bukan apalah. Sungguh-sungguhnya itu dalam ibadah tu memang perlu. Jadi perlu sangat. Kalau mana? Ternapi pada solat berjamaah, rugi kita. Tak dapat pahala ganjaran berjamaah yang 27. Apa? Tak boleh. Ini dalam masalah itu tuan-tuan puan-puan, dalam masalah apa ni? Ini masalah yang tadi ikut tak serta. Lagi satu, Nabi telah sebut kesempurnaan sembahyang dalam berjamaah. Rujuk hadis tu. Nabi sebut lagi kesempurnaan berjamaah mesti saf lurus dan rapat kan? 2. Sekarang kita dah tak boleh buat apa. Saya ulanglah, kita dah tak boleh buat apa, memang kita kena ikut. Yang lurus tu kenapa tak nak ikut sekarang? Kita dah tinggal satu je nak tinggal. Kesempurnaan sembahyang dengan berjamaah. Nabi kata, jamaah takkan sempurna kalau lurus, saf tak lurus tak rapat. Sekarang dah disepakati tak payah rapat. Kita dah sepakat. Sekarang tak ada sepakat kata tak lurus tau. Tapi kenapa masih tak nak jaga, kenapa masih tak nak jaga tumit? Perkara ini dipakai walaupun dalam solatnya tu solat sunat. Tadi tu ialah dalam masalah ikut imam. Kalau imam rokok, solat sunat pun begitu juga. Imam dah sebentar rokok baru kita pergi rokok. Dia ni yang ikut imam ni, yang ikut imam yang kita boleh serta imam, apa tu? Apa dia? Iaitu lapas amin je. Lapas amin itu sama, itu saing dengan imam. Sebab itu memang hadisnya, memang ada hadisnya. Idza amana imam, ada hadisnya. Kalau imam sebut amin, idza amana imam. Kalau imam sebut amin fa aminu. Sama-sama sebut. Wa in wafaqa. Tengok itu ayat tu. Wa in wafaqa. Dan sekiranya siapa yang muwafiq, sama-sama takminul imam, siapa yang aminnya sama-sama terserentak dengan takmin imam. Ni lain, yang ni lain. Maka katanya di situ apa? Takminul malaikah. Itulah aminnya malaikah. Rupanya malaikat pun tunggu bila imam nak sebut amin. Kemudian dia sebut serentak dengan imam. Dan siapa yang amin sama serentak dengan amin malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Terujuk dalam hadis tentang sebut amin, Allah ampun dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan, Allah senang ya bagi berjamaah. Ikut ajalah. Jangan imam walallah dah panjang 7 harakah tu. Tambah 14 lagi. Baru lin kita pun terus amin kesian Pak Imam. Mencicit Pak Imam nak curi nafas, nak sama imam pula yang mengajar makmum. Sebab itu bagi tenang dulu, tenang dulu. Imam dah buang nafas lin, dia tarik baru masuk amin. Siapa sama tu, Allah ampunkan kalau ada dosa tadi. Tu dosa yang tadi dah dipulun, maghrib dah habis dah. Andai kata lepas tu ya duduk sebentar nak nunggu tarawih ya, macam-macam ya. Ada kuih apa ni siapa buat, patut tak sedap. Contohlah. Ni beli mana ni? Beli situ. Patutlah asal boleh aja, isinya sikit. Itu kan ngumpat tu namanya. Nanti sembahyang Isyak, Allah ampun lagi dosa ya Allah. Lepas Isyak ngumpat lagi. Ampun lagi subuh. Kita ni memang memang kerja pendosa. Kita kan pendosa, kita ni pendosa. Kita ni pendosa disediakan dosa. Disediakan. Tapi disediakan dosa dan disediakan pahala, tapi kita ni suka mencari yang pendosa dah. Memang itu. Jadi ini berjaga-jaga dalam masalah sembahyang itu. Ini alang-alang berjamaah kan. Yang tak berjamaah lagi macam mana? Mereka tak dapat buat saf, mereka tak dapat rapat, mereka tak dapat lurus, tak dapat. Jadi dapatlah satu pahala. Kalau Ramadan, dia dapatlah
70 kali tak dapat ganjaran 27. Itu kalau khusyuk. Itu kalau khusyuk. Kalau tak khusyuk, kayaknya memang apa hadis ni betul kalau tak khusyuk. Tengok apa dia? Dulu disebutkan orang yang sembahyang tak ada 6 perkara, jangan berani-berani sembahyang seorang-seorang. Inilah masalah sembahyang kita. Kalau tak ada 6 perkara lah. Yang pertama, apa? Sembahyang dalam waktu. Kan kita sembahyang dalam waktu ada, ada perkara ni kita ada, kita kata memang ada tu, apa benda ustaz, ada apa. Ya? Yang kedua, sembahyang ada wuduk sempurna. Kita kata ada wuduk, aku pandai wuduk, dulu tak pernah tak habiskan air. Memang wuduk sempurna. Yang ketiga apa? Sembahyang dalam keadaan qiyam yang sempurna. Apa qiyam sempurna? Kalau tuan sembahyang duduk, itu sempurna dah qiyamnya. Kalau tuan sembahyang mengiring, itu sempurna dah qiyamnya. Kalau sembahyang terlentang, itu sempurna dah qiyamnya. Kalau sembahyang diri, itu sempurna dah qiyamnya. Aqimus solat, dirikan sembahyang. Jadi adakah bila kata dirikan sembahyang, kita diri je sembahyang, tak ada rukuk? Sempurna dah tu. Okey, yang ketiga kan, sempurna qiyamnya. Yang keempat, sempurna khusyuknya. Sempurna khusyuk. Itu sebut yang keempat, sempurna khusyuknya. Yang kelima, sempurna yang kelima, sempurna rukuknya. Yang keenam, sempurna sujudnya. Kita boleh beri jaminan lah, konon lah kita ni bagus handal lah kita. Ustaz, saya 5 ada. Yang 6 ada Ustaz. Tuan cuba tengok. Cuba tengok yang keempat. Cuba tengok yang keempat. Saya 6 ada Ustaz. Kita kira balik. 6 lah. Cuba sebut. 1, betul waktu sempurna. 2, betul wuduk sempurna. 3, betul sembahyang sempurna. Sembahyang. Sembahyang. Tapi yang keempat tu khusyuk sempurna. Siapa cakap? Siapa? Ini lagi Ramadan lah. Jangan nak tipu lah. Sembahyang subuh dah ingat apa buka nantilah. Ni Ramadan lah kita diuji. Ya. Sembahyang isyak tu dah ingat apa sahur nantinya. Ada lagi kita ni, aku ni sembahyang tarawih, anak kat rumah 5-6 orang balik dari asrama semua ni, kebulun habis, besok sahur nak masak apa lagi. Sembahyang isyak. Anak semua balik ke rumah, ambil lah ni kan, ni bedal ambil ni, tadi tak pesan pula. Ambil. Itu sempurna ke apa tu? Tolong bagi tahu kalau itu sempurna. Kalau tak ada sempurna, jangan berani sembahyang seorang-seorang. Nabi kata, tak umbah macam serigala jalan sendiri-sendiri dekat padang pasir. Bila jalan sendiri-sendiri, sekejap dia kena faham serigala. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa serigala bagi manusia? Serigala bagi kita ni ialah syaitan. Habis kita punya khusyuk. Sembahyang seorang-seorang dah ada satu dipulun dengan syaitan, tapi sembahyang sah juga. Sembahyang sah. Tapi rugi dapat satu dah sedia, sembahyang seorang satu. Kemudian habislah kokil dia sembahyang syaitan. Kalau sembahyang berjamaah ni, memang balik dapat 27, penuh merah. Iya, sebab dia borong habis. Orang ini punya khusyuk menampung orang ini. Orang ini punya khusyuk menampung orang ini. Menampung orang ini. Ditampung, saling tampung menampung. Itu hikmahnya berjamaah, ya Allah. Sebab itu Nabi pun takut nak tinggalkan solat berjamaah. Adakah perempuan dapat ganjaran ini? Ya, sama. Takkan perempuan ternafi dalam masa ganjaran solat berjamaah. Jangan dinafikan. Jangan dinafikan tentang perempuan solat berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Di mana ni? Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hari ini dalam perjalanan tu tiada apa fitnah ke apa, dia pergi dengan muhram, dengan orang yang haram nikah dengan dia, maka dia sila pergi. Kalau suami tak salah, suami ajak isteri tak salah. Tapi kalau dalam perjalanan tu ada fitnah, dan ialah kita tahu sebab itu perempuan tak digalakkan berwangi-wangi. Nanti di follow jauh, follow me ya jauh lah, jauh dia sebab wangi dia tu. Itu yang bahaya. Jadi fitnahnya kita, maka perempuan adalah lebih digalakkan solat berjamaah di rumah. Namun kalau dia pergi masjid, setiap langkah adakah dia tak dapat? Dapat. Setiap langkah ampunkan satu dosa, diberi satu pahala, naik satu darajah dekat syurga. Takkan tak dapat. Zaman kita, ialah kalau ni zaman tenang, zaman tak ada fitnah, sila digalakkan. Ketika bila perempuan jatuh wajib pergi masjid, macam ni menjadi wajib pula. Nazar memang wajib. Ada satu ketika apabila di masjid ada kelas fardu ain, memperbetulkan Quran, memperbetulkan sembahyang, memperbetulkan muamalah masyarakat tasawuf dia kan, maka dia wajib kalau
suami tak boleh cari tenaga pengajar datang rumah. 2, dia tak boleh jadi cari pengajar, dia boleh ajar. 3, kalau tak boleh cari pengajar, tak boleh ajar, wajib suami hantar di mana tempat ada majlis ilmu. Dia jangan main-main. Takut sembahyang lama tapi satu pun tak guna. Macam tadi 6, lama sembahyang tadi 6 tu, lama sembahyang tapi tak ada yang boleh backing untuk apa, untuk tak khusyuk. Bila berjamaah dia dah kena tampung. Kalau ini hadis dulu mula kita jumpa, kalau tak ada 6 atau salah satu daripada 6 tak ada, apa jadi? Sembahyang menghadap Allah bagaimana? Dalam keadaan hitam lagi gelap. Dia cakap apa? Dayya'akallah kama dayya'tani. Wahai Allah, kau binasakan orang ni. Kenapa nak binasakan? Dulu dia membinasakan aku. Perempuan dengan main dengan masalah sembahyang. Itu orang sembahyang. Allah, engkau binasakan dia, ya Allah. Macam mana dia membinasakan aku? Itu Nabi sebut. Kalau orang yang sempurna ada 6, sembahyang sama juga. Dia menghadap Allah. Allah, hafizakallah kama hafizatani. Allah, wahai Allah, ini sembahyang kata, ya Allah, engkau pelihara dia, ya Allah. Engkau pelihara dia, ya Allah. Kenapa perlu pelihara? Dulu dia memelihara aku. Tuan-tuan, ini sembahyang tak? Ini orang sembahyang. Orang sembahyang tak memelihara tertibnya pun kena juga. Orang yang tak sembahyang. Jadi hari ini sebab itu jangan berani-berani sembahyang seorang-seorang. Sampai ulama kata makruh bagi perempuan yang ada teman di rumah dengan perempuan, dia sembahyang seorang-seorang. Makruh. Tak dosa, tak dosa. Makruh. Dia sembahyang seorang-seorang makruh kerana dia memberi ruang untuk syaitan. Faham dia punya khusyuk. Tahu khusyuk tuan. Puan, ibu-ibu. Di sini ada isteri guru saya. Baru hari ini saya dapat tahu. Minta maaf ya, mana mak. Ada isteri guru saya di sini. Saya tak tahu, ya Allah. Baru hari ini saya tahu. Selama-lama ni berbekal saya balik berminggu-minggu. Rupanya daripada isteri guru saya, ya Allah. Itu guru saya belajar fiqah. Saya mula mengenal huruf Arab, mula sebutan Arab. Daraba, darabu, jalasa, masaha. Hari ini isterinya dekat sini. Allah Akbar. Minta maaf ya, mak ya, baru ni tahu. Tapi saya tak tahu siapa orangnya. Baru ni lah tak. Ya tuan-tuan dikasih di Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tadi tu? Jadi tidak boleh tidak 6. Saya kata 6. Tapi paling rosak dalam sembahyang ialah yang keempat, khusyuk. Paling rosak. Maka kalau tak sempurna 6, solat menghadap Allah Ta'ala kata apa? Allah, engkau binasakan ini, ya Allah. Macam mana dulu dia membinasakan aku. Ini sembahyang punya mohon. Kemudian apa? Allah memperintahkan malaikat, hai malaikat, engkau kumpul sembahyang-sembahyang ni. Kau kumpul. Kemudian buat apa? Buat apa? Oh, pukulkan dekat muka orang yang sembahyang. Itu orang sembahyang. Thumma duriba wajhah. Ayatnya berlufat kama yulafu thawbul halq. Malaikat, engkau lipat, engkau kenyok gulung sembahyang ni macam mana gelung renyoknya kain-kain buruk. Thumma duriba wajhah. Kemudian kau pukulkan. Ini perintah Allah. Orang yang sembahyang. Orang yang tak sembahyang macam mana? Jadi sebab itu kemaskan diri dalam sembahyang. Kemaskan sembahyang itu. Kemaskan sembahyang itu. Ya, tuan-tuan tak rugilah sangat, sungguh. Dalam kita duduk sikit masa pun kita berniaga dengan Allah, tak rugi tuan hari ni. Allah suka sangat untuk kita betul. Andai kata dulu kita silap, dulu kita salah, dulu kita silap, insya-Allah salah silap semua Allah bagi ampun, kerana hari ni kita duduk depan hari ni kita berbincang untuk memperbetulkan. Yang masalah apa dia? Yang tak tahu dia salah. Dia tak tahu dia salah, ini masalah. Semua takut. Sebab apa? Ada orang yang sembahyang nanti 60-70 tahun, satu pun tak terima. Lupa saya dah jumpa hadis dia. Kemudian tu, kalau satu saja daripada sembahyang itu diterima, Allah sediakan dia syurga sebesar 10 kali dunia. Tuan, sayangi Allah macam mana? Nikmat itu macam mana? Kalau satu je. Hari ini kita agaklah selepas daripada kita akil balik dulu sampai sekarang, ada tak sembahyang kita yang 100% sempurna dia? Ada kan? Oh, memang tiap-tiap hari 100%. Masya Allah, tahniah lah. Saya takut nak jawab, saya tak boleh jamin lah. Tak boleh jamin. Sebab itu apa dia?
Ini mengganggu kan. Sedia-sedialah kita. Ya sebab itulah mudah-mudahan ni kan bulan disuruh kita banyak istighfar, ya, banyak perbarui syahadah, banyak mohon syurga, banyak minta jauh daripada neraka. Ni tinggal Allah, tinggal berapa hari lagi, ya Allah, ya Allah. Ada masa-masa lagi ni. Ada masa lagi. Sampai bila masanya? Okey, tadi ikut perbuatan imam. Kita potonglah kat sini. Ikut apa perbuatan imam, pastikan kita yang dah maklum, yang dah tahu. Pastikan dengar intiqarat imam tu betul-betul. Habis baru kita pergi buat. Takbir tu dah habis baru kita buat, baru kita pergi. Jadi insya-Allah ada kebenarannya di situ. Dan maka wajib takhir takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram ni pula dia kata wajib takhir takbiratul ihram makmum daripada segala takbiratul ihram imam. Siapa yang hari takbiratul ihram tak sabar, kalau dia rukuk, imam belum rukuk tak apa. Imam belum lagi pergi rukuk, dia dah pergi rukuk tak apa. Imam pergi rukuk belum habis, dia dah rukuk tak apa. Ini takbiratul ihram, dia lain cerita dia. Siapa yang lepas dia masuk, ra imam belum habis. Siapa lepas Allah dia masuk, imam belum waqaf ra, baru orang ini tak sah. Yang di situ wajib tunggu imam habis. Yang rukuk tadi tak wajib tunggu imam sampai rukuk, tak wajib. Tapi siapa buat rukuk imam belum sempurna rukuk, makruh, tak dapat ganjaran berjamaah. Itu cerita dia tetap ada tu. Hari ini sembahyang tarawih sunat, kata ini sembahyang sunat tak apa Ustaz, sayang-sayang imam takbir. Tadi niat makmum ke niat seorang? Kalau dia seorang tak apa. Kalau dia niat makmum, dia kena pastikan ra telah wakaf. Habis lafaz huruf yang ke-9. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Yang ke-8, yang 8, 9 terlebih 1. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, yang ke-8. Huruf tu dah habis, baru makmum boleh masuk Allah. Kalau imam baru kita pun a dengan ba, maka ini sembahyang tak sah. Dah beramai kan lalai dalam takbir. Tak sabar, dia nak masukkan kasat ta'arud ta'ayun ataupun kasat ta'arud ta'yin. Dia nak masukkan dia punya pasal, dia pergi tu awal. Angkat awal tak apa, imam belum angkat, dia boleh angkat dah. Sedia je. Sedia je tak apa, dia sedia dah sedia. Hati dah sedia je, dah sedia. Okey, imam baik kita pun Allah, itu dia. Angkat dulu tak apa, sebab benda ni sunat. Yang wajibnya ialah Allahu Akbar. Ya? Nanti kita tegur, kita batal. Orang lepas sembahyang. Tak, dia bukan minta maaf. Wajib tegur siapa yang wajib. Sial, selama dia sembahyang. Allah. Ini keluar dari kelas Hidayatul Subian dah jadi ustazah semula sana. Yang sini semua jadi ustaz. Sungguh. Ini khatam kitab ni, semua sana jadi ustazah. La ilaha illallah. Sini semua jadi ustaz. Betul. Dia jelas, sembahyang dia nanti jelas. Ada sandaran tau. Kalau tak, apa sandar? Cakap pun, ajar, kena cakap. Kena sabar dalam ibadah. Itu takbir tu ibadah tu. Sabar. Tunggu imam selesai bar. Saya bukan apa, bila disebut dalam kitab, saya boleh kata, ada orang yang buat imam belum habis takbiratul ihram, dia dah buat. Kalau imam belum habis takbir intiqalat, dia dah takbir intiqalat, tak apa. Yang sembahyang tu imam belum habis takbir rukuk, dia dah Allah, itu tak apa. Itu ganjarannya makruh, ganjaran juga dapat makruh. Tapi yang ini terus tak sah. Okay, itu. Sama di kedudukan dia. Macam mana tu? Apa Haji? Dia kalau perbuatan lebih cepat setakat satu rukun tak apa, dia okey lagi. Itu masih lagi hanya tak dapat ganjaran berjamaah. Contoh imam masih dia dah pergi rukuk, sembahyang dia sah. Nanti imam rukuk dia naik, dia lagi dulu daripada imam pula. Ini sembahyang dia sah, sembahyang dia sah, tapi tak dapat ganjaran berjamaah. Jangan takbiratul ihram. Fatihah kan?
Memang tak Ustaz, insya-Allah berjamaah. Berjamaah ni insya-Allah di top up. Inilah untungnya berjamaah. Walaupun tak khusyuk, dia saling tampung menampung. Kalau sembahyang seorang-seorang jahanam kita, sungguh. Saya berani kata lah jahanam, 6 jahanam lah, bukan jahanam, taruh 6 lagi. Tuan nak pilih yang mana? Nak sempurna kan? Dia tak ada nak sempurna berjamaah je lah. Alhamdulillah, apa lagi kan? Itu je. Ya? Jadi tak boleh tidak. Kalau hari sahabat kita salah, sampai bila sembahyang dia nak salah? Sampai bila? Hari nak patut kita ajak kawan-kawan kita berbondong-bondong menuju syurga Allah. Sekarang pun kita perasan tak? Bukan nak pandang buruk. Ini asyik Ramadan nak pandang buruk tak sudah. Ramai manusia sekarang berbondong-bondong menuju neraka. Ya memang. Padahal alamat dah betul dah. Dia nak buat alamat baru. Alamat dia Al-Jannati. Dia kata qaryati jannati, kampung aku syurga aku sana. Tapi ada yang nak buat alamat lain. Dia nak pilih. Ya. Benda ni Allah dah sediakan. Kampung saya, kampung tuan-tuan puan hadirin semua ni, kampung kita syurga. Allah Ta'ala uji dengan nampak ni. Allah Ta'ala uji. Nak kembali kampung asal ke tak kita ni? Gitu. Disediakan di bulannya. 11 bulan kita dah lalu dulu kan? Dah lalu 11 bulan tu kan saya sebut minggu lepas. Itu racun kalau kita silap tu. Allah Ta'ala sediakan di penawarnya. Ni Ramadan. Nak ke tidak kita pulang ke Ramadan? 11 bulan yang kita lalu, saya kata dulu, itu racun tu. Kalau silap kita lalu 11 bulan tu, itu racun, membinasakan sampai akhirat kita, tak ada can kita. Tapi Allah sediakan Ramadan, bulan maghfirah. Tapi alangkah ruginya kalau Ramadan kita tak dapat pengampunan, kan rugi. Ini umur kita, ada yang umur 80, 90, ada umur sekarang ni muda-muda 16 tahun semua kan, inilah. Jadi ini umur ini silap ya, umur yang 16 tahun yang Allah Ta'ala bagi. Ini ya Allah, ini racun binasa gitu kan, binasa. Ini umur ini ya Allah, Allah kurniakan ini racun. Apa dia penawarnya? Taat. Sebab itu ada panjang umur, taat. Allah panjangkan umurku ya Allah dengan sehat, taat. Umur ni kita pakai, Allah bagi kita. Ini racun, siap jaga-jaga. Apa dia? Yang istighfar memang mana? Ada pula istighfar lain pula. Istighfar tu zikir. Memang kena istighfar banyak-banyak. Cakap ni saya kan sedang baca. Ni saya cakap je. Mungkin ada yang terima apa yang saya cakap, ada yang tak terima. Bila kadang jadi satu dosa daripada saya. Banyak cakap yang banyak dosa. Siapa kata banyak cakap banyak pahala? Banyak cakap silap ni. Itu perkataan yang saya hambur ni. Itu dan ini racun kalau salah pada saya. Tuan-tuan. Tapi Allah sediakan penawar dia apa? Iaitu zikir. Cakap ni penawarnya zikir. Mudah-mudahan lah. Kan nak cakap apa? Tuhan ni, siapa kata tak dosa? Kita ni semua ni. Memang ini kita lalui sekarang perkara tu. Kita lalui. Mulut kita cakap. Cakap sekarang cakap. Memang kita ni pecakap. Itu bahasa pecakap, kerja cakap je lah. Bagian cakap. Lagi Farudin banyak cakap ini Ramadan tak? Jadi cakap itu dah silap. Allah racun hidup. Habis dunia akhirat kita binasa. Tapi Allah sediakan penawarnya, zikirlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Dosa banyak. Bila dah banyak dosa, apa penawar? Dosa kan, banyak dosa. Penawarnya apa? Penawarnya ni, kalau saya ada dosa pada tuan-tuan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu ni kan ni, dan nak habis Ramadan, penawar dia ialah kemaafan. Maafkan saya lah, tolonglah ya Allah. Saya dah duduk 3 tahun dah saya kat sini, masuk 4 tahun. Maafkan saya je kalau saya salah ya Allah. Amin. Saya memang insya-Allah semua tak ada salah langsung kat saya. Allahu Akbar. Ingat. Jadi yang keempat apa tadi? Dosa ni itu racun hidup, racun mati lah. Dia penawarnya apa tuan? Dapat kemaafan, itulah penawar dosa. Dapat keampunan, itulah penawar dosa. Inilah bulan keampunan ya Allah. Kita tak tahu akan datang ni dapat kita 1443 tapi saya harapnya kalau tuan-tuan tak nak ya sudahlah, saya doa ya Allah. Aku tak cukup ya Allah, 1442 ni tak cukup ni untuk hijrah ni Ramadan. Naklah 143. Mana tahu amal kita esok lebih baik daripada yang ini. Kita tak tahu tuan puan. Allah. Carilah bekalan, cari bekalan. Kita berniaga dan berniaga. Kita tukar. Kita tak boleh bawa apa harta, kita tukar harta dengan pahala. Itu nak bawa. Kita tak boleh bawa rumah ni, rumah kita bawa apa?
kasih orang. Tak sanggup kita mau kasih orang. Apa? Buatlah apa-apa lah. Tak tahu dah saya nak cakap. Jadikan dia bekalan. Mungkin tadi nak cakap tu. Okey, ini dah sampai ke takbir. Jangan sampai pada kalangan kita. Takbir sebelum imam selesai takbir. Seterusnya. Yang ni dan makruh dan makruh menyertai makmum. Dan makruh menyertai makmum akan imam pada segala perbuatan yang lain daripada takbiratul ihram. Ini dah sebut awal tadi pula. Makruh hukumnya makmum menyertai imam. Maksud imam belum sempurna satu rukun itu kita dah pergi buat. Ya, imam belum sempurnakan rukun itu kita dah pergi buat rukun tu. Imam belum sempurnakan rukun rukuk, belum berhenti pun kita dah pergi buat untuk rukuk. Imam belum sempurnakan rukun satu iktidal kan, iktidal silatul waninah kan. Imam belum sempurna lagi pergi rukun tu kita dah pergi. Imam belum sempurna lagi pergi sujud pertama tu belum pergi, kita dah pergi. Ini banyak tu, ini banyak ni tuan, banyak kena lalai kerana kita terlupa. Ini yang ini ramai yang ni. Apa dia? Imam belum sujud pertama kita dah turun. Ramai tu. Sembahyang berjamaah tu, sembahyang seorang-seorang tak apa. Dia dapat satu. Sembahyang jemaah ni patut dapat 27. Allah, Ramadan ni pula ganda 70 lagi, masya-Allah. Jadi ialah cuma hari ni sehingga tak siap sikit-sikit je. Benda ni kita dah buat lah, tinggal sedar tak sedar. Tapi kita tak kita akan bukan kita memerhati tak. Kita akan dapat kedapatannya. Kita akan apa nak cakap ni? Akan nampak ada orang yang hari ni imam belum sempurna sujud, dia dah pergi sujud. Kita akan jumpa imam belum sempurna qiyam daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, dia dah naik juga. Kita akan jumpa. Jaga-jagalah. Yang pentingnya hari ini tertibnya qudwah ataupun qudwah ataupun mutabaah tu biar imam telah sempurna. Salam yang kedua ayat yang pertama satu. Okey. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir dan salam. Okay. Salam, pastikan siapa nak beri salam, dia nak cepat lah, dia nak keluar lah, nak cepat. Maka pastikan setelah sempurna huruf mim pada salam pertama. Imam telah Assalamualaikum, itu baru masuk as. Ini pada salam Kalau pada surah tak, pada Fatihah tak, pada tasbih subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim itu tak. Pada takbiratul ihram, pada salam, pastikan imam telah sempurna. Kalau salam, Assalamualaikum, baru kita boleh masuk as. Warahmatullah itu sunat. Yang warahmatullah itu sunat. Yang wajib imam telah sempurna. Tapi afdal bagi kita makmum beri salam setelah sempurna salam kedua imam. Kenapa nak dikejar? Kenapa nak dikejar tu salam imam? Setelah imam dah sempurna bagi salam, baru kita beri salam. Ini sempurna. Kalau imam bagi salam pertama dah selesai, kita memberi salam, sembahyang kita sah. Tapi dibukakan makruhnya di situ. Makruh hukumnya. Jadi hari ini tidak boleh tidaklah kena ialah tertibkan sembahyang. Nak tertib. Imam habis salam pertama kita dah boleh bagi salam. Tapi afdal ialah setelah imam habis salam kedua, salam yang kedua, baru tertib dia. Itu nak cepat tak tahulah. Mungkin ialah lagi solat tarawih kan, belakang tadi ada kuih takong, tinggal 3. Nanti aku dapat ke tak ni? Alamak, tarawih ni tadi budak-budak dah ramai kat belakang, takut tak dapat ni. Aduh, bagi salam cepat terus bangun cari kuih. Jangan. Iyalah, macam-macam gangguan lah dalam sembahyang ni. Gila-gila punyalah dia datang. Sungguh. Saya kata, sebab itu Nabi kata kan, kalau rasa tak boleh khusyuk dalam sembahyang kan, baik berjamaah. Sungguh. Sebab dia tampung kita. Kalau lelaki nak sembahyang di rumah berjamaah, ialah nak buat macam mana dia nak jemaah sebagai imam, tak boleh apa. Kita tak boleh katakan tak sah. Mudah-mudahan dapat juga fadilah berjamaah tu. Tapi lelaki dituntut di masjid lah, di mana tempat azan diazankan. Okay, terima kasih tadi tanya yang bertanya tentang salam. Kat sini ada tentang salam tak? Takbiratul ihram makmum daripada segala yang takbiratul imam, dan makruh menyertai makmum akan imamnya pada segala perbuatan. Mudah-mudahan kita jelaslah. Dan makruh itu
Dan makruh itu jangan buat lagi lah lepas ni. Dan makruh itu jangan buat lagi lepas ni. Jangan kita menyertai imam je. Yang pastikan hari ni kita pastikan imam telah sempurnakan perkara itu. Imam dah duduk tahiyat akhir, baru kita bangkit untuk duduk tahiyat akhir. Jangan imam belum lagi tahiyat akhir, ya, slow je kan imam, slow je. Kita jangan, biarkan dia. Tak apa, kita sujud. Kita teruskan dengan keadaan kita, pastikan imam telah sempurna duduknya tu. Ada perasaan lagi satu. Okey. Ini bukan hukum mendatang. Okey. Ada tahiyat akhir, itu rukun. Rukun bacaan yang keempat. Rukun bacaan tahiyat akhir. Cuba tengok. Kan? Rukun bacaan. Kemudian salawat. Kemudian salam kan? Rukun bacaan. Siapa-siapa yang kedudukan duduk tahiyat akhirnya belum betul, masih lagi dalam pergerakan untuk membetulkan duduk, dan tulang fakar dia belum betul-betul tegak, mana belum berhenti lah kita kata, dia dah masuk sembahyang tak sah, sebab dia belum sempurna rukun duduk tahiyat akhirnya, belum. Dia mesti dah sempurna, dah berhenti. Yalah, kalau kita duduk condong ke, kita duduk, itu sempurna kita dah tu. Memang itu kemampuan duduknya. Bukan mesti duduk tahiyat akhir itu duduk iftiras ataupun duduk tawarruk. Dia yang wajib duduknya. Bentuknya tu sunat. Berhenti duduk. Apa dia? Bila dah berhenti duduk. Dah berhenti duduk. Duduknya telah berhenti, baru masuk at-tahiyatul. Tidak boleh disertakan at-tahiyatul dengan keadaan masih bergerak untuk duduk, untuk betulkan duduk. Tak, jangan main-main. Tak sah. Sebab apa? Ada yang masih lagi berduduk lagi. Berduduk lagi. Betul? Dia dah masuk at-tahiyatul. Rukun duduk tu belum lagi. Dia dah masuk ya. Kalau Fatihah memang dibaca dengan diri. Takbir memang dibaca dengan diri. Tahiyat dia baca setelah sempurna duduk. Takbir setelah sempurna diri. Dia setelah sempurna. Ingat yang jalan tiba-tiba diri belum sempurna diri, dia dah takbir. Tak sah. Dia masbuk datang, belum berhenti, belum diri betul, dah bunyi Allah. Angkat tangan tak apa, di sana boleh angkat. Jalan angkat dia. Tak apa angkat. Tiba sini dah berhenti, pasti berhenti baru masuk Allahu Akbar. Tahiyat ramai tak? Dia masih berayun lagi badan. Jadi macam mana kita duduk, dah berhenti betul baru masuk at-tahiyatul. Sebab itu dalam hadis, sebab apa? Sabar dalam melaksanakan ibadah. Tumak-ninah je benar, jaga. Sebab itu ada saktah, ada masa yang senggang sikit, tunggu sempurna tulang fakar atau tulang belakang dah berhenti. Baru at-tahiyatul. Jangan diserta, dia tak boleh menserta tu. Okay. Jadi itulah keadaan. Macam mana lagi dia cakap? Perkara inilah yang diculaskan. Terlepas pandang ke apa kadang kan, terlepas pandang, ya Allah, nampak macam tak ada apa kan. Tapi kalau hari ni untuk duduk tahiyat awal, kan, duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud kan ada bacaan kan, ada doa merayu kan, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah angkat kasihku, ya Allah, kan ada doa tu, ada 8 rakaat tu. Itu kalau baca masa nak naik pun tak apa, tapi salah tempat. Sujud pertama nak naik, belum berhenti lagi, dah baca Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni, tak apa, kerana itu sunat, itu tak apa. Jangan tahiyat rosak itu. Tasbih itu tak apa. Pergi nak rukuk, takut tertinggal tu, dia macam subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita lambat, takut tak dapat 3 dah. Kita dalam perjalanan tengah kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu tak apa, cuma bukan tempat. Jadi menyalahi sunnahnya tu, bukan tempat. Sembahyang tak rosak pun. Tapi kalau tahiyat dibaca dalam keadaan masih bergerak lagi, ini rosak. Okay. Ada nak tanya tak? Okey, berikut. Melainkan pada amin makmum bagi Fatihah imamnya, maka ia sunat menyertainya akan imam. Ini yang sunat serta. Maka pada amin makmum bagi Fatihah imam,
maka iaitu sunat menyertainya akan imamnya, akan imamnya. Sunat serta imam. Imam sebut A, kita masuk A. Imam sebut A, kita masuk A. Dia tak sama dengan perbuatan tadi. Jadi kerana ada ganjaran tersendiri, siapa yang amin menyertai imam, amin itulah amin para malaikat. Siapa yang aminnya menyertai amin para malaikat, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Itu hadis. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Okey, tanbih kita kendian. Saya nak bekalkan sikit ya penutup. Kita sambung insya-Allah pada 2 hari bulan doa sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan ada lagi lah. Ada peluang lagi kita duduk macam ni. Okey. Apa dia? Dah tak ada dah. Kita hari ni kita cuti dah buat kuih raya kan. Siap. Ini pertemuan, ini tangguh lah, ini pertemuan tangguh, takhir lah, tangguh. Kita jumpa nanti lagi. Jumpa akan datang. Dah hilang je tarikhnya. Diorang nak minta minggu depan lagi kan. 2 hari bulan 6 tengok sebab bagi cuti lah, cuti semesta banyak sikit. Tak apa, ada siapa ada masalah, saya kan ada nombor telefon saya kan, kawan saya. Tak apa, saya balas. Ramai yang tanya masalah dan saya balas. Kalau saya tak boleh balas, dengan saya tak pandai nak typo saya memang tipu betul, dibunyi lain nanti. Bunyi jadi lain bunyi, nanti saya telefon balik. Voicemail boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan sambut Hari Raya. Allah mak, belum nak sambut Hari Raya. Jadi kita ambil hadis ni baik-baik. Mudah-mudahan kita tak sia-siakan malam raya. Mudah-mudahan kita tak sia-siakan malam raya. An Abi Umamah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Umamah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatul aidain, siapa yang menghidupkan 2 malam raya, siapa yang menghidupkan 2 malam raya, lam tamut, tidak akan dimatikan qalbuhu, hatinya. Allah tak akan matikan hatinya yauma tamutul qalb, di saat hati-hati manusia mati. Ada saat nanti manusia tak kenal Allah, Allah hidupkan hati kita terus kenal Allah. Di saat manusia benci dengan agama, Allah terus kenalkan kita dengan agama. Di saat manusia tak nak amal agama, Allah beri kita amal agama. Di saat manusia tak sayang sama manusia, sesama Islam, kita jadi manusia yang sayang kepada Islam. Satu ya, Nabi kata apa? Man ahya lailatul aidain, siapa hidupkan 2 malam raya, iaitu malam raya Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang hidupkan malam itu, lam tamut, tidak akan dimatikan qalbuhu, hatinya, yauma tamutul qalb, di ketika hati-hati manusia Allah matikan. Apa amalnya? Iaitu disebut dalam hadis ini, tak disebut apa amalnya. Hadis yang ini disebut apa kita nak buat hidupkan malam raya itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, disebut zayyinu, Nabi perintah hiasi, hidupkan, zayyinu, hiasi ataupun hidupkan, itu zayyin. Okey, zainun. Zayyinul aidain, hidupkan malam 2 raya tu, hiasi malam 2 raya. Satu, Nabi kata bitahlil, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu, bitahlil, la ilaha illallah. 2, wat takbir, dengan bertakbir 2 malam raya. Dan yang ketiga, wat tahmid, dengan memuji Allah, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita hidup di saat hati manusia dimatikan. Orang besok benci dengan agama, Allah suka kita pada agama. Allah benci dengan Allah. Allah bencikan, orang benci dengan Allah. Kita suka dengan Allah. Orang tak kenal Allah ada sekarang. Allah kenalkan kita dengan Allah. Mudah-mudahanlah. Yang keempat, bitaqdis, taqaf dal sin, taqdis, dengan apa? Subhanallah, subhanallah. Apa maksud taqdis? Mensucikan akan Allah. 4 perkara ini
kalau boleh hidupkan malam raya nanti. Harap-harap di saat Dajjal turun, hati manusia di ketika itu mati tuan. Dajjal turun, hati mati, tak mengenal, tak dapat membezakan mana yang baik, mana yang betul. Tak dapat nanti tuan. Tapi orang yang hidupkan malam raya dengan amal ini, insya-Allah kita kenal siapa Allah, siapa Dajjal. Siapa berkuasa, siapa yang dikuasa. Kita akan kenal. Itu hati kita dimatikan nanti. Sebab itu saya kata, putus kita punya saraf akal, kita putus. Kewarasan akan putus. Hati mati tak boleh beza. Tapi ya kita lihat di sini, kalau Sayyidatuna Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, nanti Dajjal turun, kata suasana panas sangat, terik, matahari macam sejengkal, macam satu mai, satu pencolek celak mata dekat dengan kepala. Apa jadi panas keadaan macam itu? Apa makanan kita ya Rasulullah? Makanan kamu di ketika itu ialah sama dengan makanan para malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Rupanya itu makanan kita besok. Itu Sayyidatuna Aisyah tanya Nabi tuan. Sebab itu dianjurkan malam-malam, ini malam-malam ijazah. Malam raya ijazah tu, anugerah-anugerah. Buatlah amalan 4 perkara ni. Kalau tak boleh 4, buat 1. Saya nak takbir, ya Allahu akbar, 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 Allah. Tak apa. Jangan tak buat semua. Saya nak tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Namun tuan-tuan, dalam riwayat dan hadis banyak malam raya disuruh kita banyak takbir. Tapi ini 4 kata Nabi, hidupkanlah di malam raya. Kalau kamu tak nak mati hati di mana hati manusia dimatikan. Tak jelas nanti ketika turun Dajjal hati manusia mati. Tapi siapakah mereka? Inilah orang yang lidahnya basah dengan zikrullah. Jadi hari ini tidak boleh tidak. Apa banyaklah tanda hati mati. Kita akan nampak nanti ada orang berani meninggalkan solat, Allah jauhkan kita daripada perkara itu. Itu satu. Meninggalkan solat tanda hati mati. Itu tanda hati mati satu. Ada saat nanti manusia tak sembahyang, tapi Allah pelihara kita, hati kita hidup terus dengan sembahyang. Yang kedua, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Itu hati mati kan? Kita tertinggal sedikit, terlambat sembahyang sikit, Allah rasa dosanya dengan Allah. Kenapa dosa? Aku dulu kan lain daripada engkau ya Allah. Terasa dosanya kita. Ada manusia kan, buat dosa tak rasa apa. Ini hati mati. Itu yang kedua, hati mati. Tak nak terjerumus ke lembah tu, jaga, hidupkan malam raya. Satu apa tadi? Merasa berani meninggalkan solat. Itu hati mati. Tak berani kita, ya Allah tak berani. Okey, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Kita tak tenang kan? Ini Ramadan ni nak mengumpat. Jangan mengumpat tu dosa. Nantilah Syawal kita mengumpat. Ni kumpul dulu. Tuliskan nota. Kita kumpulkan apa yang kita nak umpat. Besok sambil makan ketupat. Sambil kita ngumpat. Astagfirullahaladzim. Jangan. Bawa amalan dalam Ramadan ke luar Ramadan. Kan? Jangan bawa amalan dalam Ramadan, luar Ramadan masuk Ramadan. Bawa amalan dalam Ramadan yang bagus-bagus ni ke luar Ramadan. Okey. Apa hati mati lagi? Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Tak ingin pun tuan dengan Quran. Di saat manusia esok jauh dengan Quran, Allah tetapkan hati kita dengan Quran. Masya Allah. Kita cari lesen dia. Lesen dia kan, dia punya apa? Dia punya key dia malam raya tu. Cuba jangan tinggalkan 4 perkara. Apa dia? Iaitu tahlil. Lagi takbir. Lagi apa? Tahmid. Lagi taqdis. Ataupun taqdis. Itu takdir mana mensucikan apa? Mensucikan Allah. Tahlil apa? Tahlil ialah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Taqdis, subhanallah. Ada cukup. Tuan kita dia mana dulu tak mengapa. Okey, kalau sambung begini saya kita sambung dah sedap sambung kan. Siapa nak sambung adalah baik diwasalkan je teruslah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu pun tak apa boleh. Macam mana? Ya ulang-ulang itu je tak apa. Dah termasuk semua akbarnya Allah. Apa dia? Disambungkan. Kalau nak sambung masuk subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh, tapi kenapa masuk? Kenapa? Wakaf tak? Nafas wasal. Baca wakaf tu kenapa? Boleh, dia tak ada masalah. Tapi afdalnya kalau kita boleh, kita masuk. Macam sama sembahyang tasbih. Saya anjurkan, guru saya kata malam raya jangan tinggal solat tasbih dekat situ dah ada 300 kan. Solat tasbih jangan tinggal malam raya.
Dua malam raya tu, insya-Allah dia dah hati hidup lah. 300 sudah ada dalam solat tasbih lagi, ada perbuatan kita, perbuatan para malaikah lagi ketika itu. Cukup 4 rakaat Ustaz. Buat 4 rakaat, 2 kali salam. Yalah maksudnya tak perlu buat 8 ke apa banyak-banyak. Tasbih. Tasbih lah. 4 rakaat dah cukup dah tu, subhanallah. Kalau nak buat 4 pun boleh. Tuan Haji Zamli boleh nak buat 4 boleh, tapi Dah buat 2 kali lah, 2 kali banyak lah. dia 4 2. Malam tu lain, malam kita dah biasa dah. 2 rakaat bagi salam ya, 2 salam. Siang lain dah, siang 4 rakaat 1 salam. Apa lagi hati mati? Hidup sentiasa mencari salah orang. Ini hati mati. Kita tak suka cari salah orang lah, kita kata ya Allah. Sebab apa guru saya sebut? Mungkin kat lain pun nak sebut ya. Kita belajar hari ni, kita belajar sucikan hati, mata kanan sama-sama pandang baik sahabat kita semua. Mata kanan. Mata kiri sama-sama pandang buruk sendiri. Tuan-tuan, itu hati tak mati. Itu yang kelima kata saya sebut tadi kan? Bukan Yang keempat Yang keempat. Hidup sentiasa cari salah orang. Itu yang keempat Yang kelima. Jadi yang keempat, tidak ada masa untuk memikirkan agama. Ajak tentang cerita tentang agama ni. Ini bukan, ni tak boleh. Tak sempat pula tu. Itu tanda-tanda hati mati. Jadi hari ni boleh tak, kalau saya pun baru nak belajar lah, sama-sama lah sebenarnya kan. Belajar apa, saya tak nak tengok salah orang. Saya nak belajar macam itu. Saya cuma nak tengok salah sendiri. Kalau salah orang itu ada 99, baiknya ada satu. Tuan, kita kena pandang baik yang satu tu. Susah kita nak buat dia susah. Kalau salah kita ada satu, baik kita ada 99, kita kena tengok salah kita. Sebab itu ulama kata apa? Mata kanan pandanglah kebaikan semua yang ada. Siapa jiran siapa pandanglah semua kebaikan. Mata kiri pandang siapa? Pandang keburukan sendiri. Selamat hidup kita. Allahu akbar. Berikut, ni kita nak tutup hati mati Amalkan malam-malam raya itu. Saya anjurkan jangan sampai tinggal solat tasbih dalam malam tu. Mudah-mudahan kekuatan kita boleh melazimikan solat tasbih. Tapi malam raya jangan ditinggal. Tapi ada je ujian nanti, ya Allah. Yalah petang dah dodol jenang keceplok penat dah. Lepas maghrib malam ni raya, ya suka pula tu. Sebab apa? Tak ada tarawih, tidur sampai subuh. Astagfirullah, terlepas pula. Astagfirullahalazim, gitu sekali. Tak ada malam raya, tak ada lagi pasal langsir. Saya pernah sebut kan, tak ada lagi dah. Tak ada ningalap cermin, tak ada apa, dah tak ada lagi bang, dah tak ada lagi dah. Ini ketekerean masa langsir. Umur berapa tahun? Umur baru 60 tahun. Manjat tangan ke tergulik, Allah tergulik pula. Hari raya aku duduk hospital seminggu, kenapa? Tergulik majak langsir. Tak payah mak, tok, nenek, tak payah. Malam raya tu empat tu amalkan lah. Nak bawa sekali arung dalam solat tasbih, Masya Allah, power lah, insya-Allah lah. Tuan-tuan, subhanallah, perempuan, tuan-tuan haji, puan haji, mak, akak-akak, adik ni cuma sekali atuk-atuk. Okey. Yang keenam, hati orang yang mati tanda dia apa? Susah nak nasihat. Dia tak terima nasihat. Betul. Hajat maksiat, laju je. Nasihat, payah. Maksiat, cepat. Dan saya tutup yang ketujuh. Tak takut dengan mati. Tak takut pun cerita kubur. Cerita mati ni tak ada apa pun, tak ada kesan pun. Cerita kubur ni tak takut apa pun. Ini tanda-tanda hati mati. 7 je lah, ada banyak lagi lah, kamu cari lah. Yang 7, semua yang ketujuh apa? Tak takut dengan kematian ni. Ya Allah, sahabat-sahabat punya takut mati. Kerana apa? Mati adalah tempat persinggahan pertama untuk kita. Kalau kita singgahan pertama itu kita selamat, maka selamat dan kita selama-lama perjalanan kita sampai syurga. Kalau mati itu dalam kubur tu, persinggahan itu kita kalah, kita kat situ salah kita. Habislah kita, habis kat situ, habislah kita selama-lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, mudah-mudahan bekalan kita untuk malam raya, saya nasihatkan diri saya, dan kita semula insya-Allah kita cuba dapat sembahyang sunat tasbih, jangan sampai tinggal. Kerana di situ ada 4 lafaz yang kita nak kena bawa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ya. Sebelum akhir, mohon maaf lahir batin. Ada salah, ada silap, banyak cakap, banyak dosa. Tak maaf, ini kan masalah neraka. Banyak salah, banyak dosa. Jadi tuan-tuan ni kita jadi orang yang pemaaf, berlapang dada. Ya, hari ini pada saya lah semua, insya-Allah halal segalanya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita dapat amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dalam majlis seperti ini, majlis maghfirah Allah. Dan insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan juga dosa maaf kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Selamat menjalani ibadah puasa, mudah-mudahan Allah terima rawatan kita hari ini.
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والقرونا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ما نسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.